Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sambung lagi malam ni. Muka surat 49. Masih lagi cerita tentang ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maksudnya Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kita dah cerita dah minggu lepas dan juga minggu-minggu sebelum ni pengertian riba, pembahagian riba, pecahan-pecahan riba, dan kenapa Allah haramkan riba. Dah cerita dah sebelum ni. Sambungan dari itu, kata pengarang kitab ni, berjual beli itu hukumnya harus. Hukumnya harus, yakni mubah. Dalam bahasa fiqhnya dipanggil apa? Mubah. Harus. Apa makna mubah? Mubah maknanya al-ma'dzun fihi, yang Allah beri izin. Perbuatan yang Allah beri izin, itu makna mubah. Ada dua pengertian mubah kan di kalangan fuqaha, di kalangan ulama fiqh. Dua pengertian mubah. Satunya al-ma'dzun fihi, perbuatan yang Allah Ta'ala izin kita buat. Contoh apa? Makan Allah Ta'ala izin. Apa lagi? Berjalan atas muka bumi, famshu fi manakibiha. Ini semua perbuatan yang harus. Satu lagi pengertian mubah ataupun harus ni ialah al-mukhayyar fihi. Al-mukhayyar fihi, yang diberi pilih. Al-mukhayyar fihi, perbuatan yang Allah beri pilih pada kita. Mu nak buat ke boleh buat, mu tak mau buat pun boleh tak mau buat. Nak buat boleh buat, tak mau buat boleh tak buat. Itu mubah. Al-mukhayyar fihi, yang diberi pilih. Kalau ikut pengertian kedua ni, mubah dengan wajib ada beza lah. Sebab mubah Allah Ta'ala beri pilih, nak buat ke tak mau buat ke. Macam makan kan? Makan Allah beri pilih, kita tak mau makan tak apa, dengan syarat tak membinasakan diri lah. Kalau apa, luput hifzun nafs, salah satu maqasidus syariah apa? Memelihara nyawa kan? Kalau dengan tak makan tu boleh menyebabkan mati, atau tak boleh lah. Diberi pilih ni selagi tidak merosakkan, tidak meluputkan ataupun tidak menghilangkan maqasidus syariah. Maqasidus syariah ni maksudnya tujuan Allah buat mari syariah. Allah beri kepada kita agama, beri syariah, beri hukum hakam ni ada tujuan dia, ada maqasid dia, ada matlamat dia. Salah satunya apa? Hifzun nafs, nak jaga nyawa, memelihara nyawa. Jadi selagi tak sampai kepada membinasakan nyawa, tak mau makan tak apa. Nabi sendiri pernah saumul wisal Nabi buat. Saumul wisal ni tak makan beberapa hari. Puasa hari ni, sampai waktu buka tak buka puasa Nabi. Malam tak makan, esok tak sahur. Pagi esok tak sahur, sama lagi esok. Puasa lagi. Beberapa hari Nabi buat, dipanggil saumul wisal. Tak makan beberapa hari. Sahabat nak tiru retek, nak buat juga. Tengok Nabi saumul wisal, sahabat nak puasa gitu juga, tak makan beberapa hari. Puasa tak buka puasa, sambung puasa beberapa hari. Nabi tak bagi. Sahabat kata, ya Rasulullah, innaka tuwasilu. Ya Rasulullah, tuan buat tu. Sahabat Nabi kan, mereka punya gairah, nak buat ibadat gairah, nak tiru Nabi ni. Hatta dalam perkara yang tak mampu pun mereka cuba nak tiru juga. Nabi kata,
Ana lastu kahayatikum, aku dak macam kamu. Mu jangan nak tiru aku dak serupa kamu dak serupa aku. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku malam-malam dak makan pun Allah beri makan kat aku. Allah beri makan, Allah beri minum kat aku. Cara lagu mana pada Allah Taala lah. Allah nak beri pada hamba ni macam-macam cara. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah Taala Maha halus tindakan dia kepada hamba. Allah beri rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Macam-macam cara Allah Taala boleh bagi. Ashabul Kahfi dak makan 309 tahun, dak makan dak minum. Hidup mula-mula ada. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Ashabul Kahfi duduk dalam gua, tidur, dak makan, dak minum 300 sinina, 300 tahun, tambah lagi 9, wazdadu 9, tambah 9. Tambah 9 tahun tu kalau ikut tahun Qamariyah, tahun bulan ni, tahun Hijriah ni kan, dia dalam 300 tahun Syamsiyah, tahun matahari, bertambah dalam 300 tahun matahari, bertambah 9 tahun 9 tahun Qamari, 9 tahun Hijri dia bertambah ya, sebab dia lebih berapa? 10 hari lebih kan, lebih. Maknanya tahun Syamsi ni lebih daripada tahun Qamari, lebih kan 10. Siapa ingat? Dia 365, tahun Syamsi 365 hari setahun. Tahun Syamsi 365 hari. Yang tahun Qamari ni dia beza 9-10 hari gitu. Bila kali dengan 300 tu jadi 9 tahun tu lebih kan. Di wazdadu 9, Quran kata tambah 9 tu, yakni bila dikira ikut tahun Qamari. Kalau ikut tahun Syamsi, tahun Syamsi 300 tahun lah. Tapi bila ikut tahun Qamari jadi 300 tahun tambah 9. Tak makan tak minum. Nak ceritanya boleh tak makan kalau selagi tidak membinasakan nyawa. Bila membinasakan nyawa, Allah suruh pula makan, hatta walaupun bangkai. Walaupun bangkai terpaksa makan bangkai. La ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. La ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah. La ta'kulu, jangan kau makan binatang yang tak disembelih, yang tak disebut nama Allah, yakni yang tak disembelih. Illa matturirtum ilaih, kecuali bila kamu terdesak nak menyelamatkan nyawa. Tak ada makanan lain dah. Nak selamatkan nyawa, tak apalah makan. Illa matturirtum ilaih. Nak selamatkan nyawa tak apa. Selagi tak membinasakan nyawa, tak mau makan. Tak nak ceritanya makan tu perbuatan yang harus, perbuatan yang boleh. Nak makan boleh, tak mau makan pun boleh. Walaupun dalam Quran ada perintah kan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu wahai anak Adam, minumlah kamu. Suruh, amar, dalam bahasa Arab dipanggil amar, suruh. Pada asalnya suruh ni untuk wajib. Asalnya suruh ni untuk wajib. Tapi kadang-kala suruh ada juga untuk harus. Suruh tu untuk menyatakan harus. Tak semestinya suruh amar-amar dalam Quran ni, perintah dalam Quran, tak semuanya untuk menunjukkan wajib. Kadang-kala perintah untuk menunjukkan harus. Kalau makan wajib, jadi tak makan berdosa lah kan. Tak makan jadi berdosa lah. Perbuatan Nabi tak makan tadi jadi berdosa lah. Kita cerita tadi, kalau mubah ni dengan pengertian mukhayyar fihi, perbuatan yang Allah beri pilih, maka dia ada beza dengan wajib. Sebab wajib Allah tak beri pilih, mesti buat. Tiada pilihan untuk tak buat.
Kan wajib, apa pengertian wajib? Tiada pilihan. Tiada pilihan untuk tak mau buat. Makna kena buat. Itu wajib kan, kena buat. Tiada pilihan untuk tak buat. Dan mubah ataupun harus ni ada pilihan, mukhayyar fihi. Jadi kalau mubah dengan pengertian mukhayyar fihi, yang diberi pilih nak buat atau tak mau buat, maka dia berbeza dengan wajib. Jadi berlainan. Wajib tu mesti buat, harus boleh pilih nak buat ataupun tak buat. Tapi kalau kita ambil mubah dengan pengertian selagi, dengan mana al-ma'dzun fihi, mubah ni perkara yang Allah Ta'ala beri izin untuk kita melakukannya. Masa ni dia akan jadi mubah ni lebih umum daripada wajib. Sebab yang Allah beri izin ni banyak. Yang Allah beri izin kita melakukannya, ada yang wajib. Allah izin kita melakukannya, tapi dalam tahap wajib. Ada yang Allah izin kita lakukannya ni perkara yang apa ni, makruh. Allah izin kita buat tapi makruh. Apa lagi yang Allah Ta'ala izin kita buat. Jadi maknanya kalau mubah dengan pengertian al-ma'dzun fihi, yang diizinkan kita buat, maka dia ada banyak tahap pula. Ada tahap wajib, ada tahap makruh, ada tahap khilaful aula nama dia. Khilaful aula ni menyalahi keutamaan. Khilaful aula, menyalahi keutamaan. Apa contoh perbuatan menyalahi keutamaan? Makan wudu boleh ke? Dia gini, menyalahi keutamaan dengan makruh ni apa beza? Dalam bahasa fiqh punya khilaful aula. Makruh, satu lagi khilaful aula. Dua-dua tu Allah tak suka, boleh buat, masuk dalam ma'dzun fihi, yang diizinkan untuk kita buat, tetapi Allah tak suka. Contoh makruh ni apa dia? Dia makruh ni bila kerosakan tu dengan sebab faktor dalaman perkara tu. Faktor dalaman. Khilaful aula pula Allah tak suka kerana faktor luaran. Itu beza antara makruh dengan khilaful aula. Jadi contoh makan wudu makruh. Makruh wudu ni rosak dia, tak molek dia tu dalaman wudu ke luaran? Nak kata kan orang suka wudu dia kata faktor luaran. Orang suka wudu dia kata makruh ni faktor luaran. Oh, bagi yang tak suka dia kata faktor dalaman wudu. Wudu tak jaga, dia punya kebersihan dia, masa proses dia tu penuh dengan ulat sekarang. Itu beza dia kan. Gua nak? Tu kan nama. Tukar nama, adakah proses dia pun bertukar? Kalau proses sama, jadi pertukaran nama tidak menunjukkan pertukaran hakikat benda tu. Biasanya tabaddulul ismi yadullu ala tabaddulil mahiyah, kaedah dia kan. Pertukaran nama menunjukkan zat benda tu dah bertukar. Contoh tai lembu tukar jadi kulak. Boleh makan kulak. Walaupun dia asal tai lembu najis, tak boleh makan. Tapi setelah jadi kulak boleh. Tabaddulul ismi, pertukaran nama, yadullu ala tabaddulil mahiyah, menunjukkan mahiyah. Mahiyah mana hakikat sesuatu, hakikat benda tu dah bertukar. Daripada tai lembu najis, haram dimakan, bila jadi kulak halal dimakan. Arak kan yang bertukar jadi cuka dengan sendiri. Ditukar tu sendiri, tanpa kita buat apa-apa campur tangan, tanpa kita masukkan sesuatu, dia sendiri. Dengan sendiri arak tu bertukar jadi cuka, maka arak yang haram dah jadi halal, dah jadi cuka. Bila jadi cuka dia sudah halal. Itu tabaddulul ismi, pertukaran nama, bertukarnya nama, yadullu ala tabaddulil mahiyah, menunjukkan mahiyat sesuatu. Mahiyah ni maknanya dia punya hakikat dia tu dah bertukar. Itu kalau dia bertukar sendiri. Sekarang ni yang berlaku, nama ditukar kepada sos bilis,
hakikatnya tak bertukar. Jadi kesimpulan dikekal lah, kekal sebagai makruh ataupun khilaful aula, antara dua tu lah. Ni kalau ada orang yang minat rokok ni kan macam mana? Nak jawab cara selamat ke jawab cara tak selamat? Cara sebenar. Rokok ni ada kerosakan tak rokok? Ada kerosakan tak? Ada amaran kan dekat kotak tu kan? Amaran dari Kementerian Kesihatan. Ada gambar lagi kan? Gambar risiko rokok kan. Jadi walaupun ada sebilangan ulama kata makruh, tapi yang lebih kuatnya, pendapat lebih kuatnya dia adalah haram lah. Dia kembali kepada pelanggaran hifdzun nafs. Kan salah satu maqasidus syariah, maqasid syariah ialah untuk hifdzun nafs. Ada berapa maqasidus syariah? Jaga nyawa, jaga akal manusia, jaga agama, jaga harta benda, dan jaga nasab, keturunan. Ini disebut 5 ni maqasidus syariah. Jaga ada yang tambah 6, jaga maruah. Untuk tujuan jaga ni lah Allah Ta'ala datangkan hudud tu. Contoh bila berzina, kalau orang dah kahwin kena rejam. Tujuannya apa? Nak jaga nasab, nak jaga keturunan manusia. Kalau belum kahwin lagi kena sebat 100 kali. Mencuri, potong tangan, sebab tujuannya hifzul mal, nak jaga harta manusia ni, jangan sampai dicuri. Jadi rokok kalau sampai merosakkan hifzun nafs, menyebabkan nyawa dalam bahaya, maka dia jadi haram lah. Quran pun kata la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ya. Tak isap rokok, tak boleh buat kerja. Ya. Kalau orang dulu dak minum arak, dak cergas. Kan? Quran kata wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang mereka tanya tentang al-khamri wal maisir, berjudi dengan khamar, minum arak. Allah suruh Nabi jawab, qul fihima ithmun kabirun. Ada dosa, ada kerosakan. Arak dan berjudi ni ada kerosakan. Dalam masa yang sama ada manfaat. Manfaat lah, beri kecergasan dan sebagainya. Macam rokok, bagi setengah orang kan cergas. Tapi antara dua tu mana lebih besar? Untuk rosak ke lebih tu, kerosakan lebih besar ke manfaat lebih besar kan? Quran kata wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa ataupun kerosakannya arak dan judi itu lebih besar lagi dari manfaat. Manfaat ni entah dapat entah tak dapat, tak pasti, tapi kerosakannya pasti. Begitu juga dalam rokok, itu tak pasti tu. Boleh jadi dia punya dia set minda gitu. Dia set minda, aku kalau dak isap rokok, dak cergah, dak rok. Dia set gitu. Boleh jadi kerana set minda. Dia lebih kepada hal psikologi kan. Psikologi dia gitu. Bukan betul pun memberi cergah. Macam setengah kereta, dia ada gear yang dia tu apa? SAT apa tu? Tekan tu jadi maju. Orang kata psikologi je tu. Dia beri gegaran, kita padahal sama aja. Tak tekan tu kalau pecut kita tekan minyak, walaupun tanpa tekan SAT tu kan. Apa panggil SAT tu? Kalau dia laju super, boleh motong semua tu super aja. Tekan tu bukan beri laju pun, dia sekadar psikologi. Dia beri satu gegaran, kita rasa macam maju. Faham? Sama aja. Psikologi. Gitu rokok kan. Bagi setengah orang dia kata bila isap rokok jadi cergas, jadi
rajin, jadi kuat buat kerja. Baik, itu sekadar psikologi. Bukan satu saintifik, bukan fakta saintifik pun. Kan? Lepas tu mengambil kira pula jangka masa panjang, rosak jangka masa panjang. Cergas kejap, tapi untuk jangka masa panjang jadi sakit. Macam gula lah. Tok Imam nak tanya pasal gula tadi. Gula gitu juga, setengah orang kalau tak minum manis jadi tak cergas. Kena cai dulu, cai. Bahasa dulu tu cai ni teh lah kan. Pagi-pagi kena cai dulu ataupun kena mengopi dulu. Tak mengopi tak lagi nol, tak lagi buat kerja. Tapi dia ada kerosakan jangka masa panjang tu. Benda hok sikit setiap hari ni sikit, gula sikit kan. Ini yang bila sampai satu masa dia jadi macam bom jangka masa panjang kan. Dia tak timbul lalu. Kerosakan tu mungkin 10 tahun lepas tu baru timbul, mungkin 20 tahun lepas tu. Bila timbul benda sikit hari-hari ni, yang sikit ni, ini yang beri kesan. Dalam banyak keadaan yang sikit-sikit macam air nitik kan, air ni tak tahu batu titik, tengok batu dah lekong selepas beberapa tahun. Itu kebiasaan kita, habit kita ni kita setiap hari kita sikit je. Kalau minum air tu sesudu tak puas hati, tak wani. 3 sudu. Sikit je. Hari ni 3 sudu tambah 3. Lama-lama sampai dia jadi ledakan penyakit. Satu lagi kena ambil kira dalam hal rokok ni, dalam kaedah syarak, daf'ul mafsadati aula min jalbil maslahah. Menghindari kerosakan lebih utama daripada memperoleh manfaat. Katakan rokok ada manfaat, jadi cergas, tapi kerosakan pun ada. Dia ada dua sisi tu kan. Dua sisi tu. Macam kita punya PT ada dua sisi kan, duit shilling, dua sisi. Rokok ada dua sisi. Satu sisi kecergasan, yakni bagi setengah orang. Satu sisi lagi penyakit dalam masa yang sama. Dia mai sekali tu, dua sisi tu mai sekali. Macam dua sisi pada koin tu kan, dia mai sekali kan. Kalau kita golek shilling kan, duit shilling golek. Bukan sebelah ni mai dulu, hak nu sebelah lagi mai dah, dia mai sekaligus. Itu juga rokok, dia mai sekaligus tu. Sudut cergas katakan ada, dia mari serentak dengan tu, mari juga sudut tahlukah tadi, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Mari sekali, mari serentak. Jadi kaedahnya daf'ul ataupun dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari kerosakan lebih diutamakan berbanding memperolehi kebaikan, memperoleh manfaat. Bila ada dua sisi gitu, kita utamakan mana? Menghindari kerosakan tadi. Kerosakan itu amaran tu. Amaran kat kotak rokok tu. Okey ya. Semua sini tak ada lah. Kau ada yang minat. Kita sama lagi. Jadi berjual beli itu hukumnya harus. Hukumnya harus. Sama ada kita ambil harus dengan makna ma'dzun fihi, perbuatan yang Allah izin, ataupun kita ambil harus tu dengan makna al-mukhayyar fihi, perbuatan yang Allah Ta'ala beri pilih. Ada kalanya wajib, ada kalanya jual beli ni wajib dalam keadaan orang memerlukan makan dan minum. Setengah keadaan kita ada makanan banyak, kita ada stok beras ke apa ke, stok gandum banyak. Lepas tu berlaku inflasi kan, barang kurang, harga naik, melambung, kita tak mau jual. Masa tu tak boleh tu. Masa tu jadi wajib jual. Sebab kalau tak jual boleh menyebabkan berlaku kebuluran. Kan kadang-kadang jadi gitu kan. Makanan sikit. Makanan asasi lah ni. Kalau makanan tarafuh, tak apalah makanan. Sebab makanan ada yang asasi, macam beras, makanan asasi. Tapi durian dia masuk dalam makanan tarafuh, makanan mewah, luxury, English kata, makanan luxury, makanan mewah. Yang kata wajib jual ni makanan
asas. Beras, gandum, apa, makanan asas, garam dan sebagainya. Bila berlaku ihtikar yakni inflasi, yakni barang sikit permintaan banyak. Bagi orang yang ada stoki barang ni hendaklah wajib dia jual. Ada kalanya sunat. Hukum jual beli ni kadang-kala sunat, yakni pada barang yang dihajati orang. Barang orang perlu tapi taklah sampai tahap terdesak, perlu keperluan harian. Macam apa? Macam minyak rambut, macam sabun, benda perkara yang macam tu hajat manusia setiap hari, sunat jual barang macam tu. Ada kalanya makruh pada penjualan kafan orang mati. Jual kain kafan makruh. Maksudnya apa? Saudara kita mati kan, jiran kita ke mati kita ada kedai kain, maka bagi saja je lah. Sebaiknya kita sebagai penghormatan terakhir untuk kawan kita yang meninggal dunia. Itu masalahnya kalau dia jual kafan saja, tak jual benda lain, rumit kan. Dan beri saja. Makruh. Sebab tu kita kata makruh, tak kata haram. Gimana? Hadiah pada si mati. Untuk jual beli kain kafan. Pihak ketiga lah bagi dia boleh je, tak molek je baru. Kan, tolong si mati. Ya betul lah. Sebab tu dia makruh, dah jatuh haram makruh. Sebab tu kalau boleh bantu kan, keluarga tu ada kematian, jiran-jiran bantu dia, digalakkan begitu. Bukan sekadar bantu jamu makan dia, masak makanan, bagi dia makan, bukan sekadar itu. Bahkan bantu beli kain kapan, bantu apa kelengkapan pengkebumian dan sebagainya. Itu memang sangat-sangat digalakkan. Ada kalanya pula haram. Ada juga jual beli haram. Jual beli haram. Kadang-kala, bukan sama-sama. Kadang-kala jadi haram jual beli. Macam mana? Yakni pada waktu panggilan Jumaat, azan hari Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Bila azan dibuat, seruan azan dibuat pada hari Jumaat, maka fas'au, kamu bersegera ke mana? Ke arah mengingati Allah. Pergi ke semajid segera untuk salat Jumaat. Wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Kalau buat juga jual beli masa tu, jadi haram. Haram. Walaupun jual beli itu sah, kan sah, cuma haram, perbuatan tu haram, makna berdosa lah. Dia berdosa ni azan jual beli selepas azan pertama ke selepas azan kedua, azan yang khatib naik atas mimbar. Yang mana satu? Selepas azan kedua tu baru jadi haram. Lepas azan pertama dah haram lagi. Lepas azan kedua, yakni khatib naik atas mimbar nak bagi khutbah. Sebab Al-Quran punya firman khitab ataupun firman Quran ni, kaedah dia apa? Menurut uruf mukhatib, uruf Nabi. Siapa mukhatib? Nabi lah, ataupun Nabi sebagai syarih, sebagai penyampai Al-Quran, Nabi SAW. Uruf di zaman Nabi, azannya ialah ketika imam ataupun khatib naik atas mimbar nak bagi khutbah. Itu uruf yang ada di zaman Nabi. Azan pertama tak ada uruf zaman Nabi. Dia ada zaman Sayyidina Uthman tu, azan pertama. Bila orang ramai kan, penduduk Madinah bertambah, ada orang duduk agak jauh daripada Masjid Nabawi, Sayyidina Uthman fikir supaya orang dapat mari, yang jauh-jauh dapat mari, azan awal. Azan pertama sebelum khatib naik atas mimbar. Itu jadi ada dua azan kan. Asal zaman Nabi saja azan, satu azan. Jadi Quran punya khitab, Quran kata wadharul bai', kamu tinggalkan jual beli. Bila nidak dibuat, nudia mana nidak, mana azan. Bila seruan azan dibuat, tinggalkan jual beli. Seruan azan yang mana? Nak menentukannya kita tengok uruf. Uruf ni mana kebiasaan. Kebiasaan mukhatib.
kebiasaan orang yang mukhatib, orang yang bercakap. Siapa di sini? Syar'i, iaitu Nabi. Jadi kebiasaan Nabi azan ni ialah selepas khatib naik atas mimbar. Masa tu baru jadi haram. Haram jual beli. Dah kalau buat juga, dibuat juga lagu mana? Aimah ada berbeza pendapat je pula kan. Ada yang kata bila mana haram jual beli, maka jual beli tu tak sah. Tak sah. Tapi ni tuan kita ni dia lengah sikit. Dia lengah sikit, dia ambil, dia tulis ke kita pendapat yang kata sah. Haram jual beli, yang ni berdosa. Tapi kalau buat juga sah je. Lengahlah sikit. Sebab kalau ambil pendapat yang tak sah, dia jadi macam mana? Pembeli, kalau dia beli apa? Beli makanan, makanan tu dia tak boleh makan. Kalau ambil pendapat yang tak sah jual beli. Sebab bila tidak sah, maka tak sabit pemilikan. Kesan daripada tak sah jual beli, pemilikan tak wujud. Orang beli barang, kalau dia beli apa? Dia beli air tebu contohnya kan. Orang azan hari Jumaat, khatib atas mimbar azan, dia beli air tebu. Pemilikan air tebu tu dia tak ada. Soalannya kalau dia minum je, bukan air dia, air curi. Soalan gitu. Senang faham. Lepas tu penjual yang ambil duit kan, air tebu sejak 10 riyal. 10 riyal dia ambil itu haram duit itu. Bukan duit dia. Pemilikan tak sabit. Itu kesan daripada tak sah jual beli. Jadi sebab tu kalau ambil pendapat yang kata tak sah, jadi berat sikit. Sini tuan kita bagi orang ringan. Dia ambil pendapat yang kata sah. Sah. Walaupun haram tapi sah. Macam kita jatuh, siapa-siapa dia talak isteri dia, jatuhkan talak ketika isteri dalam haid, nama dia talaqul bid'ah. Talak tu haram, tapi jatuh. Talak tu jatuh. Haram dengan mana? Berdosa. Talak jatuh semacam. Bukan dah haram ni talak dah jatuh lagi. Dia pun masih menggauli, tak boleh. Dah jatuh talak tak boleh lah. Tak boleh gauli lah kan. Menjatuhkan talak ketika isteri dalam haid. Dia kena, kalau siapa-siapa terdesak menjatuhkan talak, tunggu dulu, sabar sikit biar habis haid. Biar habis haid, masa suci masa tu jatuh. Jadi namanya talaqus sunnah. Talak ikut sunnah. Kalau menjatuhkan talak ketika haid, jadi talaqul bid'ah. Hukumnya haram, tapi talak tetap jatuh. Sama juga sini jual beli. Jual beli itu haram, tapi sah. Pendapat saya ringan lah. Kalau tak jadi air tebu tadi nak minum tak boleh. Haram air tebu. Penjual ambil duit haram. Kemudian pendapat yang kata tak sah ni ada dua pula. Ada dua pendapat pula. Satu dia kata tak sah dengan mana mauqufun ala ijazati al-bai' wal mushtari. Maknanya terhenti. Tak sah tu dengan mana tergantung. Tak sah tergantung, mana lepas habis main Jumaat jumpa balik. Mana jual beli tadi? Terus ke? Terus. Baru jadi. Dia sah tak sah tu tergantung. Tergantung. Jumpa balik, mushtari, pembeli kena clearkan balik, penjual pun kena perjelas balik maknanya. Jual beli tadi jadi ke? Kena ada ijazah, kena ada keizinan semula. Pembeli bagi izin semula duit dia, penjual bagi izin semula air tebu dia. Mana? Itu kata tu. Nak ajar nak kalau minum dah tu. Iyalah. Kalau saya nak bakar dia muntah balik. Saya nak bakar Siddiq kan dia terminum yang haram, dia muntah balik. Jadi macam sebab tu kita kata ada pendapat yang tu, dia kata tak sah tu tergantung. Bila tergantung kan ngalah sikit. Boleh gi hak tergantung tu boleh gi apa? Luruhkan dia. Kan? Macam buah tergantung kita gi kerak jatuh gitulah. Kalau tak teruk nak muntahkan balik. Ya. Khurujan minal khilaf kan, mengelak daripada khilaf, kita jangan minum lagi. Sebab ada aimah ada khilaf situ. Ada tiga pendapat kan. Satu sah. Yang kedua kata tak sah. Tak sah tu tergantung. Yang tiga tak sah terus. Tak sah terus. Jadi sebab ada pendapat yang paling berat tu yang kata tak sah tu, jangan minum dululah. Sehingga kita buat jual beli semula. Gitu kan.
Berjual beli pada masa mendirikan Jumaat ini haram, tetapi penjualannya sah. Sah kan? Hikmat berjual beli ni memang banyak. Hikmah Allah Ta'ala bagi syariatkan pada kita boleh jual beli, hikmah dia banyak. Antaranya apa? Dapat bertukar-tukar faedah antara manusia, bertukar-tukar kepentingan. Ada orang dia berah ada rumah, ikan tak ada, dia perlu beli ikan. Nelayan pula ikan banyak rumah, hari-hari dia turun ke laut, ikan banyak, berah tak ada, dia perlu beli beras. Maka dengan adanya jual beli, kalau zaman dulu istilahnya jual beli barter ke panggilan barang dengan barang kan, supaya lebih ringkas kan. Zaman kita ni lebih kepada tukaran duit lah. Orang ada ikan, dia nak buat, dia beli. Dengan duit dia beli beras. Yang ni pula nak ikan, duit dia guna untuk beli ikan. Tak apalah, mana-mana pun jual beli itu adalah bertujuan apa? Bertukar-tukar kepentingan sesama manusia, bertolong-tolongan di antara satu sama lain, sehingga teratur cara hidup mereka. Jadi teratur lah. Kalau ada ikan, makan ikan saja. Ada beras, makan beras saja. Tak teratur jadi. Susah jadi kan. Itu hikmahnya Allah Ta'ala mengizinkan jual beli ini kan? Allah Ta'ala mengizinkan, mengharuskan, mengizinkan. Kan mana harus ini kan ma'dzun fihi kan. Harus mana apa? Allah Ta'ala beri izin. Jadi hikmahnya supaya teratur kehidupan manusia. Tambah pula kena mikir Allah dah bahagi kan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah dah bagi kehidupan manusia. Ada orang nelayan, ada orang petani, ada orang tukang buat kursi kan, ada orang tukang buat kipah. Macam-macam kemahiran manusia ni Allah bagi. Dengan bahagi itu memerlukan manusia ni berhajat, menjadikan manusia berhajat satu sama lain, sehingga masing-masing perlu membeli daripada orang lain, sama ada beli barang ataupun beli perkhidmatan dan sebagainya. Beli, bila kata beli ni banyak pula kan, beli barang, beli perkhidmatan, beli apa aset, beli macam-macam lah istilah hari ni. Dan masing-masing bangun mencari keperluan hidupnya. Dengan ada jual beli ni, masing-masing akan cari keperluan hidupnya. Yang ini bertanam, yang itu menjual, yang lain menjajakan ke tempat-tempat yang jauh, dan ada pula yang bertukang. Dan dipertukarkan hasil-hasil pertukangannya dengan yang lain. Tukar, pergi mari kan. Maka pertukaran barang inilah yang dinamakan berjual beli, yang menjadi sebesar-besar keperluan hidup di dunia, dan menjadi sepenting-penting usaha kemajuan dan kemakmuran. Tamadun manusia, kemajuan manusia tegak atas bertukar-tukar ni kan, pertukaran ni. Kalau tak ada, tak tegak tamadun. Manusia ni kan dia madaniyun bit tab'a. Dia secara semula jadinya dia ke arah tamadun, ke arah maju. Tak macam haiwan lain. Haiwan lain kalau dia duduk atas pokok lah. Turun-temurun bergenerasi daripada tok nenek dia dulu sampai ke cucu hari ni atas pokok gitu. Habitat dia atas pokok gitu. Itu haiwan lain. Manusia tak. Daripada atas pokok dia buat jadi rumah cantik, jadi banglo, jadi macam-macam. Bertambah cantik kan. Sebab manusia ni sifat dia gitu, madaniyun. Maksudnya dia bertamadun. Maka memerlukan manusia ni tukar-tukar. Contoh kalau nak buat rumah kan, dia tak tukar. Dia ada apa, tanah. Kalau dia tak tukar tanah dia tu kepada semen, kepada besi, macam mana nak buat rumah? Dia kena tukar pada kaca, tukar pada kayu, barulah dia boleh buat rumah. Gitu. Jadi kemajuan manusia, tamadun manusia tegak atas adanya tabadul, tukar menukar satu sama lain. Sedang riba pula Allah Ta'ala telah mengharamkannya atas umat Islam dan umat yang lain yang terdahulu, seperti Yahudi, Nasrani, semua Allah haram riba. Bukan kita saja. Sebab riba itu penindasan. Dia akan jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang terdesak makin terdesak,
Yang lapang pitih makin lapang pitih, itu kesan daripada riba. Sebab tu Allah Ta'ala larang. Jurang jadi banyak sangat. Jurang antara miskin kaya jadi terlalu tu tak boleh. Sebaliknya pula Allah Ta'ala suruh zakat, lepas tu apa, sedekah. Dan Allah kata yamhaqullahu riba, ada bawah tu sikit. Ada yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala memusnahkan riba. Riba kesan dia musnah, kemusnahan harta. Sedekah Allah Ta'ala beri tumbuh pula, bertambah kan. Dengan beri sedekah bertambah. Pada zahirnya nampak terbalik tu kan. Mata kita tengok terbalik. Riba lah patutnya makin untung, makin bertambah kekayaan dengan riba. Sedekah makin kurang. Ada 10 riyal, beri sedekah RM1. Kurang dah pada zahir mata kita gitu. Tapi Quran dikabul terbalik. Dah kita nak beriman hak mana ni? Kita nak yakini yang mana satu? Nak yakini nazar ke? Nak yakini khabar? Nazar pandangan mata kita, ataupun nak yakini khabar? Khabar ni pemberitahuan Allah dan Rasul. Apa Allah Rasul khabar? Hak mana segala? Allah Rasul kan? Wahyu. Itulah maknanya iman, membenarkan wahyu. Kan? Sebab apa kita memenangkan khabar berbanding nazar? Memenangkan pemberitahuan dari Allah Rasul berbanding mata. Sebab mata kita banyak menipu. Mata kita dia satu, dia terhad, dia tak boleh pandang jauh. Yang kedua, dia menipu. Tengok ray kereta api kan, kita nampak makin kecil pun ray landasan kereta api kan. Kita tengok dari jauh kan begitu, walaupun lagi kalau begitu kereta api tak boleh jalan kan. Macam huruf A kan, tengok daripada jauh landasan kereta api. Maknanya cerita mata kita menipu. Lepas tu pula mata kita tak nampak hakikat yang Allah sembunyikan di sebalik sedekah tu. Macam mana Allah menumbuhkan sedekah. Berisa Allah pulangkan sekurang-kurangnya 10. Dengan satu sedekah RM1, Allah beri pulangan pada kita sekurang-kurangnya RM10. Mata kita tak nampak. Dia berlaku realiti, tetapi mata kita tak nampak. Sebab tu kita memenangkan wahyu dan kita mendustakan pandangan mata kita. Yakni bila bertembung, nazar dengan khabar bila bertembung, kita menangkan khabar. Kalau tak bertembung tak apalah. Bila bertembung dua tu, kita menangkan wahyu, menangkan khabar. Allah Ta'ala mengharamkan riba atas umat yang lain. Kerana melakukan riba itu berarti menekan. Tu. Riba ni menekan dan memeras. Peras dengan tidak sedikit juga menaruh belas kasihan terhadap pihak yang lemah, yang miskin dan yang kesempitan. Itu sebabnya, alasannya Allah Ta'ala mengharamkan riba. Allah melanjutkan firman-Nya, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah." Barang siapa menerima pelajaran dari Tuhannya, dan memberhentikan riba, lepaslah ia, yakni diampunkan dosanya yang lalu. Hak lepas tu adalah habis ceritalah kan, yang dia buat semasa dalam kejahilan dulu. Contoh Al-Abbas, pak saudara Nabi sendiri zaman jahiliah, dia buat transaksi riba. Dia beri hutang ke orang, lepas tu masa bayar, kalau lewat ke apa ke, dia kenakan denda. Hak lepas tu, bila turun hukum pengharaman riba, mula-mula sekali Nabi buang sistem riba ni. Ialah yang pakcik Nabi punya, Al-Abbas, pak saudara Nabi punya. Nabi kes batalkan transaksi itu. Dah hak lepas tu habis ceritalah, Allah maafkanlah. Sebab tak tahu. Yang dibuat dalam keadaan tak tahu, Allah Ta'ala maafkan. Al-khata' kan, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan. Diangkat kesalahan dari umatku, kata Nabi, perbuatan yang umatku buat dalam keadaan tak sengaja, tersalah, tak tahu ataupun terlupa, itu dimaafkan. Lepaslah, yang diampunkan dosanya yang lalu, dan urusan keampunan itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan keampunan itu terserah kepada Allah. Dipanggil apa? Tahtal masyiah.
Setelah seseorang itu mengetahui tentang larangan makan riba, kemudian memberhentikan dari memakannya, maka Allah mengampunkan kesalahannya yang dilakukan sebelum datangnya larangan. Sebelum datang larangan, Allah Ta'ala dah cas. Allah dah cas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah kata, kami tak seksa manusia sehinggalah kami hantar rasul. Hantar rasul khabar, kemudian umat dak irang barulah kena. Sebelum tu tak ada, tak cah, Allah dak cah. Tapi masalah pengampunan itu adalah urusan Allah. Pengampunan ini serah pada Allah kan. Tahtal masyiah, serah pada kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampunkannya, dan jika tidak maka diseksanya. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah Ta'ala hukum. Pada akhir ayat Allah menerangkan yang artinya barang siapa kembali memakan riba semula dengan menghalalkan apa yang telah diharamkan, maka mereka itu pengisi neraka yang berkekalan di dalamnya. InsyaAllah kita beri zakat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.